Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah untuk Abang ceritakan kisah seram. Dan kisah kali ini disampaikan oleh seorang lelaki melalui email yang bernama Zul. Dia ni nama Zul, tinggal dekat satu kampung dekat negeri Perak. Tapi dekat mana kampung tu terpaksa Abang sembunyikan namanya. Sebab ia berkaitan dengan ilmu hitam. Nanti kalau bila Abang cerita barulah korang tahu kenapa Abang sembunyikan nama kampung. Dan cerita ni berlaku pada tahun 2020, masa awal-awal kita PKP, lebih kurang bulan 3 ke bulan 4. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang, insya-Allah Abang akan ceritakan. Dan Abang hari ni nak menjawab satu komen daripada penonton Abang, komen di dalam YouTube. Dia kata minta Abang tunjukkan apakah peralatan awal-awal masa Abang gunakan untuk buat YouTube. Masa tu kita tengah PKP, kita tak boleh keluar rumah, dan masa tu menggatal pula Abang nak buat YouTube kan. Jadi Abang ada benda alah ni je yang ada dekat rumah, tempat letak handset, dia punya kaki ni macam sotong ni kan. Jadi Abang gunakan tu untuk meletakkan handset dan Abang buat rakaman. Dan Abang rakam video Abang menggunakan handset Vivo yang harganya 599. Dan itulah handset Abang, itulah Abang punya video rakaman. Dan itulah handset rakaman yang Abang gunakan sampai sekarang. Mesti ada yang kata Abang gunalah GoPro. Bukan Abang tak nak guna GoPro, sebab Abang rasa cukuplah setakat ni kan. Yang penting Abang nak sampaikan ilmu, nak sampaikan pengetahuan, pengajaran pada orang semua. Tak kisahlah kamera macam mana pun. Mungkin kalau ada rezeki lebih nanti Abang akan tukar kamera, kasih macam kamera yang bawa masuk dalam air, yang 4 km panjang dia punya. Itulah, doakanlah kan, nak tukar kamera nanti nampaklah segala punya jerawat, lubang-lubang di pipi, kawah-kawah, gua-gua tempurung, semua nampaklah dekat dalam muka Abang kalau guna kamera 4 km punya panjang. Hari ni banyak sikit lah melalutnya. Jom kita teruskan dengan cerita yang Abang nak sampaikan. Yang cerita kat Abang ni namanya Zul. Dia ceritakan kat Abang masa ni berlaku pada umur dia 32 tahun. Apa yang berlaku kepada bapak dia? Bapak dia disantau ataupun dihantar-hantar. Dan benda tu berlarutan selama 3 minggu. 3 minggu keluarga dia orang merana disebabkan peristiwa ni. Abang mulakan Zul ni umur dia 30 tahun. Duduk dekat satu kampung kat negeri Perak, dan nama kampung tu terpaksa Abang rahsiakan. Dia anak tunggal. Bapak dia umur 67 tahun, mak dia umur 60 lebih jugalah. Tak beritahu. Mak dia umur berapa tak pula diberitahu. Jadi tinggallah aman keluarga ni dekat dalam satu rumah kampung. Isteri Zul pun tinggal dekat rumah tu. Anak Zul yang 2 orang pun tinggal dekat rumah tu. Dan nama anak tunggal kan, takkan nak ke mana-mana pula nak tinggalkan mak bapak. Kesianlah kan kalau anak ramai, bolehlah salah seorang tinggal dengan mak bapak. Tapi dia anak tunggal, memang dia lah yang kena jaga bapak dia. Tapi bapak dia ni ada satu perkara yang dia tak berapa nak seronok sangat, iaitu bapak dia memang sembahyang Jumaat aja. Sembahyang-sembahyang lain bapak dia tak buat lah. Kalau buat pun berselang-seli lah. Selang-selang bunga bapak dia buat. Tapi kalau sembahyang Jumaat memang insya-Allah tak pernah bapak dia tinggalkan. Dan bapak dia ni sejak daripada muda suka simpan benda-benda yang ada penunggu. Cincin ada penunggu, air buluh perindu tu sendiri, lepas tu kain kuning, lepas tu macam-macam lah. Tempat simpan kemenyan, semua yang ada berpenunggu bapak dia suka simpan. Bapak dia anggap tu sebagai artifak. Tapi Alhamdulillah benda tu tak mengganggu-ganggu keluarga dia orang. Tapi semuanya berubah apabila Zul ni join satu perubatan Islam. Jadi Zul Zul tahu macam mana nak mengubat, cara perubatan Islam, surah apa nak baca, makanan apa yang perlu, macam mana cara nak mengubat orang. Dia boleh ubat orang kena saka, boleh ubat orang kena tersampuk, macam-macam yang berkaitan dengan alam sebelah. Ramai jugalah yang datang jumpa Zul untuk berubat, sebab dia memang belajar dengan tok guru yang mahir lah, yang betul, yang mengamalkan ayat-ayat suci Quran sewaktu nak mengubat.
Jadi bila bapak dia ni, kan abang cerita tadi bapak dia memang suka sangat dengan ilmu-ilmu bukan kurafat, ilmu-ilmu alam sebelah ni. Bapak dia memang suka sangat. Jadi bila dia tengok Zul ni boleh ubat pula, alhamdulillah, atas pertolongan Allah Taala, baik pula semua orang. Jadi bapak dia ni suka heboh-heboh kat satu kampung. Orang Perak cakap, kalau dia tulis kat dalam email tu, berdebor-debor. Kalau salah betulkanlah, berdebor-debor bapak dia cerita. Dan bapak dia ni suka minum petang dekat satu kedai makan. Kedai makan dekat kampung tu lah. Minum kopi kat situ, minum petang. Time minum petang tu lah, cerita, anak aku si Zul ni, setakat engkau ni habis dikenakan. Gitulah. Jadi ramailah, disebabkan bapak dia tu terlalu excited sangat cerita tentang kejayaan Zul ni mengubat banyak orang dari segi spiritual. Jadi adalah beberapa orang yang mencebik-cebik bibir, macam macam anak aku seorang je, anak aku lagi terror lah, boleh alihkan gunung, macam tu. Lebih kurang lah kan, berlawan-lawan cakap lah. Jadi ada satu petang tu bapak dia berlawan-lawan cakap dengan seorang pakcik ni, sampai pakcik ni buat macam ni tau, kau ingat anak aku terror ke? Anak aku hebat sangat ke? Meh lah, nanti aku uji anak kau macam mana. Macam tu lah kan. Jadi bila bapak Zul ni dengar apa yang diucapkan oleh seorang pakcik itu, dia rasa macam terkejut juga. Jadi petang tu, lepas habis minum-minum, bapak dia balik rumah. Jadi bila bapak dia balik rumah naik motor, Zul dengan mak dia, dengan isteri ada dalam rumah. Tiba-tiba dia dengar motor bapak dia ni, waktu ni maghrib tau, motor bapak dia ni tet masuk dalam pekarangan rumah. Okay. Bila dah masuk dalam pekarangan rumah, tiba-tiba dia dengar motor bapak dia diberhentikan di satu kawasan. Patutnya bapak dia terus masuk masuk ke tempat parking. Parking ada dekat rumah belakang. Rumah tu ada dua bahagian, satu rumah atas, satu rumah bawah. Dan tempat parking motor tu dekat rumah bawah. Patutnya masuk terus parking. Tak, ini bapak dia berhenti dekat halaman rumah. Lama, bukan seminit dua, 15 minit bapak dia berhenti. Yang si Zul ni lepas main maghrib dengar je, apa hal bapak aku berhenti dekat tengah halaman, lama nak. Tapi dia tak tergerak lah apa-apa pun, dia tak buka-buka tingkap tengok ke, tak ada lah. Jadi lepas 15 minit barulah dia dengar bapak dia masuk dekat dalam tempat parking motor. Bila dah masuk kat dalam tempat parking motor, bapak dia pun turun dan masuk dalam rumah. Masa ni muka bapak dia berubah. Muka dia dah bukan macam muka tersengih-sengih gembira macam seorang bapak tengok anak, tengok cucu, tak ada. Cucu-cucu tu datang nak main dengan dia pun dia halau je. Muka dia serius, berkerut muka dia. Zul kata macam ada yang tak kena. Sebab Zul kan dah belajar tentang perubatan Islam kan. Rasa macam dah tak kena dengan bapak aku ni. Tak apalah. Bapak dia terus masuk di bilik, terus tidur, baring, tarik selimut. Waktu tu maghrib kan, terus tarik selimut. Bila mak dia kejut-kejut goyang-goyang kan, abang kenapa, dia tak nak jawab. Dia senyap je. Pukul 8 dia dah tidur dah. Dia dah masuk tidur. Tak makan malam, tak mendegur bini, tak mendegur anak. Cucu nak main lagi lah, dia halaunya. Tapi Zul kata, lantaklah, mungkin bapak dia penat ke? Penat sangat berborak-borak dekat kedai makan tadi, minum kopi kan? Mungkin juga. Okey, tak jadi masalah lah. Jadi, memang rutin harian Zul, isterinya dan juga Zul tidur dekat rumah atas. Mak dengan bapak dia tidur dekat dalam bilik di rumah bawah. Lebih kurang pukul 3 pagi, mak dia akan bangun, pergi buat sarapan. Dan sarapan tu adalah sarapan nasi lemak. Bukanlah dia orang semua nak makan nasi lemak pagi tu, tapi sebab mak dia ni akan buat berjual-jual depan rumah. Dia buat nasi lemak, bungkus-bungkus jual depan rumah. Lagilah waktu tu adalah PKP kan. PKP banyak tempat kerja tutup. Dan Zul pun tidaklah kehilangan kerja, tapi direhatkan sebentar sebab disebabkan PKP, banyak virus COVID-19 waktu tu kan. Jadi mak dia bila bangun nak buat nasi lemak tu, tengah dah siap-siap nak buat nasi lemak tu, nak pergi ke dapur, mak dia tengok bapak dia ni macam pelik. Dia punya merekod tu macam ada yang tak kena. Jadi mak dia pun kejutlah bapak dia. Abahnya bangun, kata. Gitu. Kejut lagi. Abahnya bangun. Tapi kali ni dia tak menyayut macam tu. Dia mengilai. Bayangkan seorang pakcik-pakcik mengilai. Daripada kelakar terus jadi seram tau. Dengan suara garaunya terus mengilai. Hi macam tu. Mak dia melompat, apa hal pula lagi aku macam ni? Terus dijerit Zul daripada
luar bilik, Zul tengok datang sini, tengok bapak aku kenapa ni. Jadi Zul dengan isteri dia ni terus macam huru-hara, bangun daripada tidur pukul 3 pagi, terus turun ke rumah bawah, masuk dalam bilik, tengok bapak dia, apa yang berlaku. Dia tengok mak dia ni muka dah pucat, tengok bapak dia masih lagi tengah tidur, mengikut di selimut badannya daripada kaki sampai ke kepala. Dan tu Zul pun kejut lah bapak dia. Bila Zul kejut bapak dia terus bangun, bapak dia terus, jangan kacau aku. Terus bapak dia buat cakap macam tu. Bila dah macam tu, tahulah Zul yang sebenarnya bapak dia ni dah kena dirasuk lah. Lepas tu bapak dia pandang mak dia, engkau yang punya pasal, engkau kejut aku tidur, engkau kejut aku bangun. Dia terus pergi dekat mak dia, dia cekik bini dia. Bapak dia ni lah, bapak dia pergi terus ke bini dia, cekik betul-betul, kata Zul. Zul apa lagi, terus keluar bunga silat dia, mujur lah kalau keluar bunga silat. Kalau abang komenga tu lah kan, memang tak tahulah nak buat apa bunga silat. Abang bukan tahu silat pun, silat pengantin pun tak tahu. Abang kena belajar lah kot. Macam ni bahaya juga kan. Jadi Zul keluar kalau bunga silat. Bila keluar bunga silat, dia kunci bapak dia sebab nak elakkan daripada mak dia ni kecekik. Mak dia sampai dah terkeluar lidah cekik punya pasal. Yang bini dia memang dah menjerit-jerit tengok dalam situasi keadaan yang huru-hara ni kan. Bila Zul keluarkan bunga silat, dia kunci bapak dia. Dia kunci tangan bapak dia ke belakang. Tapi waktu tu dia kata kudrat bapak dia tak macam bapak dia umur 67 tahun. Macam bapak dia berumur 25 tahun. Kudratnya lebih. Nak pula badan bapak dia ni sama besar dengan badan Zul. Jenis yang besar-besar tinggi. Yang dia punya struktur badan dia tu memang besar lah kan. Jadi Zul walaupun kunci bapak dia, tangan dia jadi sakit. Dia arahkan pada mak, tolong buka buka Yasin, baca Yasin, kata. Mak dia tu terus ambil semayang, terus buka Yasin, terus baca Yasin depan bapak dia ni. Makin dibaca Yasin, bapak dia lagi menyeringai, lagi mengekek-ngekek, dia gelak, dia mengilai, hi macam tu. Kalau bapak abang minta jauh lah, seram pula macam tu. Tapi bapak abang tersilat, abang tak tersilat. Kalau dia mengamuk macam tu, abang kena terajang kot. Rasanya lah, dia tahu silat, abang tak tahu silat. Abang tu lari je. Jadi bila mak dia ni baca Yasin, bapak dia lagi meronta-ronta. Zul dah kunci. Waktu tu lah Zul arahkan bini dia, suruh ambil, kalau tak silap abang, bawang putih ke ladi hitam. Kalau tak silap abang kan ladi hitam lah, kita ambil ladi hitam. Bini Zul pergi dapur ambil ladi hitam. Lepas tu Zul cakap, ladi hitam tu picitkan dekat ibu jari kaki. Bila bini dia buat macam tu, terus bapak dia mengeleding kesakitan. Dan Zul lepaskan kunci daripada bapak dia, terus ambil alih tugas bini dia. Dia ambil ladi hitam tu, dia tengih kat ibu jari kaki. Bapak dia mengelitik sampai Zul cakap keluar. Dan sebelah lagi tangan Zul, kalau tak silap abang, dia gulung sejadah. Jadi sambil dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia picit ibu jari, dan sebelah tangan dia libas badan bapak dia. Keluar kau, dia kata. Jangan masuk dalam badan bapak aku. Sambil mengelitik-ngelitik tu, sambil gelak-gelak. Sambil gelitik-gelitik tu, sambil gelak-gelak. Bapak dia ni memang bukan kurafat, memang dirasuk betul-betul rasukan lah. Bukan main-main punya rasukan. Jadi benda tu berlarutan sampailah azan asar. Sampailah azan subuh. Daripada pukul 3 pagi tu sampai azan subuh. Bila azan subuh, bapak dia melemah dan terus pengsan, terus tidur. Dan diorang pun tersandar 4 orang, 3 orang anak beranak ni. Baik mak yang daripada tadi menggigil-gigil baca Yasin, yang si bini pula menggigil-gigil tak tahu nak buat apa, yang Zul pula gunakan segala kudurat untuk picit ibu jari bapak dia dan bagi benda tu keluar. Dan akhirnya bapaknya tertidur selepas subuh. Jadi tengok lepas subuh tak ada apa-apa, Zul pun tunaikanlah solat subuh. Dan waktu tu kan PKP, jadi tak boleh nak ke mana-mana kan. Zul pun pergilah rumah seorang ahli perubatan jugalah, ahli perubatan kampung, namanya, abang namakan dia sebagai Pak Kasim. Abang lupa nama dia sebenarnya, Pak Kasim. Dia jemputlah Pak Kasim datang rumah. Bila Pak Kasim datang rumah, apa yang terjadi adalah bapak dia daripada tadi yang dah macam dah okey, dah tidur baring, bila dia dengar Pak Kasim datang rumah, dia terus bangun, berdiri tegak. Maksudnya hantu tu masuk balik dalam badan dia.
berdiri tegak. Lepas tu Pak Kasim pun duduk bersila, dia pun sama, berduduk bersila, lutut bertemu lutut dengan Pak Kasim. Lepas tu Pak Kasim baca ayat-ayat suci, lepas tu Pak Kasim pakai limau, adalah cara-cara perubatan dia lah kan, pakai limau. Lepas tu berinteraksi lah dia orang. Pak Kasim tanya dia daripada mana. Setiap kali Pak Kasim tanya, macam-macam alasan dia tak nak beritahu daripada mana dia datang. Tapi Pak Kasim buat kesimpulan, dia beritahu Zul, sebenarnya yang masuk dalam badan bapak kau ni adalah orang hantar, bukan benda-benda belaan ataupun bukan benda-benda liar, tapi benda belaan yang orang hantar untuk menguji engkau. Sebenarnya bukan dia nak tuju pada engkau, dia bukan nak tuju pada bapak kau, tapi dia tuju pada engkau Zul. Tapi mungkin sebabkan kau punya pengisian dalaman tu, solatnya bagus, zikrnya bagus, jadi benda tu tertendang, termasuk ke dalam badan bapak dia. Sebab bapak dia memang daripada muda, kata Zul, memang kuranglah kalau solat-solat ni kan. Di solat Jumaat je dia rajin. Jadi bila dah Pak Kasim tu ubat-ubatkan, akhirnya dikatakan benda tu keluar daripada badan pakcik tu, badan bapak Zul, dan bapak Zul pun berehat macam biasa. Tapi bila dia bangun daripada tidur, dia kata badan dia sakit, dia rasa macam badan dia tak selesa. Jadi itu adalah tamat bahagian pertama. Bagi masa abang untuk pergi minum kejap. Okey, sekarang abang nak sambung bahagian kedua. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 12.40. Kejap lagi nak pukul 1 kan, tengah malam cerita. Abang bukan ada masa, sebab kerja siang kan, kerjanya macam tu, macam mana kan. Jadi ada malam je lah masa untuk cerita. Ada juga yang nasihatkan abang, bang jangan cerita malam-malam bang, seram lah. Sebab terima kasih lah sebab ambil berat pasal abang kan. Tapi nak buat macam mana, abang anggap ini sebagai amanah yang menggembirakan. Jadi sambung cerita tadi ya. Bila dah Pak Kasim balik, bapak dia pun dah sedar semua. Jadi Zul buat kesimpulan, yang masuk dalam badan bapak dia ni adalah sejenis jin, tapi jin yang agak ganas, yang agak kasar. Sebabnya Zul punya badan sakit-sakit buat kunci dekat bapak dia ni. Okey. Jadi hari berlalu dengan macam biasa. Hari kedua tak ada apa-apa. Hari ketiga, waktu ni pukul 3 pagi, tiba-tiba Zul terbangun. Zul terbangun, dia rasa macam ada kehadiran benda yang tidak sepatutnya dekat rumah dia. Jadi cepat-cepat dia turun bawah. Bila dia turun bawah, dia tengok mak bapak dia tengah tidur. Sedap bapak dia berdengkur. Tapi mak dia tengah siap-siap bangun untuk buat nasi lemak. Yang hari sebelum tu mak dia tak jadi tau buat nasi lemak untuk berjualan. Tak jadi. Dah bapak dia hura-hara cekik sampai keluar lidah. Tak jadi nak masak-masak. Uruskan bapak dia dulu kan, bacakan Yasin. Tapi malam ni dia tengok bapak dia macam okey je, okey lah, tak apalah. Zul pun masuk bilik dekat bapak dia, dia tidur lah dekat bawah, dekat katil sebelah bapak dia tu. Mak dia bangunlah pergi buat sarapan. Tapi apa yang Zul jangka sebenarnya betul-betul jadi. Tengah-tengah bapak dia tidur, tiba-tiba bapak dia bangun. Bila bapak dia bangun, bapak dia tengok Zul, bapak dia terajang Zul. Bila bapak dia terajang Zul, Zul terbangun. Bukan terajang lah, macam menyepak macam tu. Jadi Zul terbangun. Bila Zul terbangun, Zul tengok bapak dia, ada benda yang masuk kat bapak dia untuk kali kedua. Tapi tak tahu macam mana. Zul anggap yang masuk adalah makhluk ganas tadi. Tapi sangkaan Zul meleset. Sebenarnya yang masuk kali ini adalah nenek kebayan. Sebab bila bapak dia berdiri, bapak dia terus membongkokkan badan dan mengincut-ngincut jalan. Lepas tu bapak dia bangun dan mengincut-ngincut jalan, nak keluar daripada bilik. Apa lagi, Zul cubalah nak buat perubatan Islam kan. Dia dah siap-siap dengan ladi hitam tu. Dia nak tenyih ladi hitam tu dekat tapak, dekat ibu jari bapak dia. Belum sempat dia buat macam tu. Yang tengah terbongkok-bongkok ni, bukan bongkok satu tau, bongkok 3 tau. Korang bayangkan boleh lah, abang harap korang boleh bayangkan. Bongkok 3, dia terajang Zul, tergolek Zul. Lepas tu, tak boleh jadi, orang tua ni kali ni kuat pula. Tapi kali ni bukannya pahlawan, tapi orang nenek kebayan lah sebab cara dia tu. Zul pun buka lah bunga silat, kunci bapak dia sekali lagi. Lepas ni dia baca surah-surah, dia panggil mak dia ni. Tak jadi lagi mak dia nak buat nasi lemak. Mak dia terus capai Yasin. Mak dia terus capai surah Yasin. Buka, baca surah Yasin depan dia. Kali ni meronta bapak dia ni lain macam. Meronta. Meronta terus-terus sampai tangan Zul sakit mengunci bapak dia ni.
Abang tak tahu nak bayangkan macam mana kunci sebab abang tak boleh silat. Tapi mengikut kata Zul, tangan bapak dia ni dikebelakangkan. Dia buatkan bapak dia ni, tak adalah bapak dia nanti mencekik-cekik mak dia kan. Jadi, merontok. Jadi, waktu berkunci tu, baca Yasin makin teruk merontoknya, tiba-tiba bapak dia ternampak tangan Zul. Zul dah cuak dah. Alamak, bapak dia toleh bergerak-gerak, tengok tangan Zul ada kat sebelah bapak dia. Bapak tu terus buka mulut luas-luas. Memang Zul kata, habis aku, kali ni aku kena gigit, memang berdarah lah, ready je lah untuk berdarah. Tapi nak buat macam mana kan, bapak sendiri kena rasuk. Bapak dia ngangang mulut, dan mulut bapak dia tu macam nak terkoyak, ngangang gitu. Bapak dia terus gigit tangan Zul. Waktu tu Zul hampir nak menjerit, tapi Zul tak jadi menjerit. Sebab tiba-tiba dia berasa geli-geli. Rupanya bapak dia dah tak ada gigi. Selama ni bapak dia gunakan gigi palsu. Jadi, waktu abang baca ni Pak Nyam tergelak. Sebab Zul kata mula-mula dalam otak dia kata, ambil aku sakit. Tapi bila bapak dia gigit terus jadi geli-geli kan. Sebab gusi, bukannya ada gigi, gusi kan. Lepas tu Zul pun cakap kat tu, kau gigit lah. Bapak aku mana ada gigi pun, cuma gusi. Barulah benda tu perasan. Je. Baru benda tu perasan, rupanya gigitan dia tidak berjaya mencederakan Zul. Dia pun menjerit, meronta-ronta lagi, dan azan subuh berkumandang. Bila azan subuh berkumandang, dan bapak dia pun melemah macam biasa. Pelik, pukul 3 pagi jadi benda alam macam tu. Jadi Zul pun pergilah panggil Pak Kasim. Tapi kali ni Pak Kasim tak nak datang untuk ubatkan bapak dia. Kata Pak Kasim, benda yang datang dekat bapak engkau ni adalah benda yang kuat. Aku tak mampu nak buat. Aku tak mampu nak ubati. Jadi, Pak Kasim cadangkan $4. $4 ni pun ahli perubatan jugalah. Jadi cepatlah Zul pergi rumah $4, dan $4 pun datanglah nak memberikan bantuan secara spiritual kepada bapak Zul. Jadi adalah beberapa upacara dia buat seperti apa yang Pak Kasim cakap. $4 pun cakap benda yang sama. Yang benda yang masuk dalam badan bapak dia ni adalah orang nak hantar pada Zul, tapi orang tak dapat hantar pada Zul sebab Zul mempunyai pengisian yang bagus. Hantar terkena pula kat bapak dia. Dan kali ni yang hantar orang yang sama. Yang kalau semalam 2-3 hari lepas dia hantar seorang pahlawan sebab gagah perkasa, kali ni dia hantar nenek kebayan. Dah tu nenek kebayan tu pula main gigitan manja. Nasib baik bapak dia tak ada gigi. Kalau tak, kata Zul, putus tangan dia. Maksudnya bukan putus lah, robek lah dia punya otot tangan dia sebab digigit oleh bapak dia. Tapi bapak dia dah tak ada gusi, dah tak ada gigi, hanya gusi je. Jadi geli-geli je lah, manja-manja bapak nak gigit kan. Alah macam tu kan. Sorry Azal, abang macam bukanlah nak menghina, tapi abang terbayang kalau abang di tempat Zul, mungkin abang tergelak waktu tu. Macam Zul buat kan, gelak-gelak. Okey, jadi bila bapak dia dah mendamai, dah tak ada apa-apa, lega tu semua, $4 balik. Jadi bapak dia pun rehat, tidur. Tak ada masalah lah. Lepas tu kan abang cerita daripada permulaan tadi, abang cakap bapak dia ni ada simpan pusaka-pusaka, benda-benda yang ada berpenunggu. Jadi Zul berfikir mungkin salah satu caranya selain daripada perubatan spiritual, Zul nak buang benda-benda Allah ni dekat sungai supaya boleh kata tak ada yang pemangkin. Abang nak cakap pada perkataan tu. Mungkin benda tu memang dihantar kepada bapak Zul, tapi ditambah benda tu jadi kuat sebab kat rumah tu ada pemangkin, iaitu barang-barang yang ada penunggu, yang ada pusakanya. Jadi Zul pun cakap dengan bapak dia baik-baik. Dia kata, bapak boleh tak Zul buang benda Allah-Allah ni semua? Yang penting bapak kena lepaskan dengan izin bapak. Lepas tu bapak dia kata bapak dia kena izinkan. Tapi waktu ni, kata Zul, walaupun dalam beberapa hari berat badan bapak dia daripada 80 turun kepada 60 kg. Drastik turunnya. Sebab bapak dia tak makan, dia tidur je. Mengamuk tidur. Malam mengamuk, siang tidur. Malam mengamuk, siang tidur. Jadi orang tua tu dah tak ada tenaga. Dia tahu minum air je. Okey, jadi berlalulah. Selang 2-3 hari, tak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya okey. Tapi nak jadi cerita, pada satu malam, ada gangguan kali ketiga.
gangguan untuk kali yang ketiga. Tapi sebelum tu abang terlupa, abang flashback balik abang ulang balik yang ke belakang. Maaf sangat-sangat abang terlupa part yang ni. Bila Zul ambil barang-barang bapak dia ni, bapak dia kata dia nak buang, dia pun pergilah dekat satu sungai. Sungai tu dia kata tak adalah dalam sangat, lebih kurang parat lutut, dan sedalam lutut aja. Jadi Zul pun cempakkanlah semua barang-barang tu dekat dalam sungai tu daripada atas jembatan. Tinggi juga Zul kata. Tapi yang peliknya, bila dia cempak barang-barang tu semua, barang-barang tu jatuh seolah-olah Zul cempakkan sebongkah batu besar. Air tu meroncik sampai basah baju Zul, muka Zul pun basah. Zul pun pelik, aku cempak batu, kecempak apa, padahal cincin, kayu gaharu, kain kuning, tapi dia punya meronciknya tu sampai kena kat muka dia. Lepas tu Zul pun balik. Bila balik dalam kereta, Zul perasan ada satu bungkus kain kuning. Lepas tu Zul pun berhenti kereta, ambil bungkusan kuning, cempak dekat tempat yang sama. Balik semula, tengok dalam kereta, ada lagi bungkusan kuning. Bungkusan kuning tu macam tak nak dibuang di tempat tu. Lepas tu Zul pun cakap dekat benda bungkusan kuning tu lah. Zul kata, oh kau nak aku buang kat tempat lain ni. Okey, aku buang kat tempat lain. Jadi Zul pun pergi sungai lain, jambatan lain. Zul cempakkan bungkusan kuning tu dan akhirnya bungkusan kuning tu tak ikut dia balik. Itulah part yang abang lupa nak cerita kan. Jadi berbalik kepada bapak dia ni, untuk kali yang ketiga, gangguan kali yang ketiga, Zul dah tergerak. Selang beberapa hari daripada lepas dia buang barang-barang tu, dia tergerak satu malam, bapak dia mesti akan berlaku benda yang tak kena malam ni. Sebab Zul kan mengamalkan perubatan Islam kan. Jadi dia boleh agak dengan kehadiran makhluk-makhluk alam sebelah. Jadi pukul 3 pagi, sebelum tu, dalam pukul 2 pagi, Zul dah turun dah. Pergi kat bilik bapak dia, duduk berzikir dekat situ. Dia nak tengok bapak dia ni kali ni jadi apa. Yang pertama pahlawan, yang kedua nenek kebayan, yang ketiga jadi apa. Korang nak tahu ada satu benda yang pelik yang Zul kata tak sangka itu yang masuk dalam badan bapak dia. Rupanya yang masuk dalam badan bapak dia adalah anak dara, jin anak dara. Sebab bapak dia bangun, terus bapak dia silangkan kaki, duduk menyempuh macam tu gini kan, menyilangkan kaki. Lepas tu bapak dia tidur hanya pakai kain pelekat. Bapak dia buka kain pelekat, terus ikat kat sini. tutup dada lah kan. Anak dara zaman-zaman zaman-zaman hang tua, terus gitu, terus pegang-pegang rambut, konon-konon macam rambut panjang kan. Duduk pula menilang macam tu. Sah yang masuk dalam badan bapak aku ni perempuan. Kali ni bukan lelaki, bukan nenek kebayan, kali ni perempuan. Tapi apa lagi, Zul pun duduklah dekat depan bapak dia, berzikir dan baca apa yang patut. Sambil-sambil tu, Zul terus ambil ladi hitam, nak tekan dah dekat ibu jari bapak dia. Ini bukan sebarang perempuan yang masuk, kata Zul. Ini bukan sebarang perempuan. Bila Zul tekan ibu jari bapak dia dengan ladi hitam, bapak dia terus menjerit suara perempuan pitching tinggi sampai mak dia terbangun. Lepas mak dia terbangun, bapak dia bangun, tapi kaki yang kena picit dengan ibu jari dengan ladi hitam tu tak bergerak lah kan. Bapak dia bangun, bapak dia ambil katil, terbalikkan katil. Oi, ini WWE punya jin perempuan, terbalikkan katil. Bila terbalikkan katil, almari sebelah dia, terbalikkan almari sebelah. Dah dua-dua. Hara bilik tu, kata Zul. Ini bukan sebarang perempuan. Ini memang kuat gila perempuan. Kali ni Zul terpaksa buat kudrat yang lebih. Pertolongan mak dia baca Yasin sekali lagi. Pertolongan bini dia baca Yasin sama-sama dengan mak dia. Zul pula memang pegang dua tangan bapak dia punya ibu jari. Tenyeh pakai ladi hitam. Pakai ladi hitam. Memang bersungguh-sungguh bapak dia melulung gitu. Gaya perempuan mengamuk lah kan. Kalau gaya lelaki mengamuk lain, gaya perempuan mengamuk boleh bayangkan menjerit-jerit, mengilang-ilang, menjerit-jerit. Dan macam biasa, azan subuh hilanglah. Okey, lepas tu Zul pergi panggil Pak Dolah tadi. Yang Pak Dolah tadi yang ubat orang yang kedua mengubat bapak dia. Kali ni lepas habis diorang sarapan, Pak Dolah bergabung dengan Zul, sama-sama nak keluarkan benda Allah tu. Dan akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, Zul tanya soalan, siapa yang hantar kau?
Terus bapa dia bagi tahu siapa yang hantar. Aku sebenarnya adalah kadam seorang lelaki, kawan kamu semua juga, dan namanya adalah dia adalah beritahu nama, tapi abang namakan nama samaran, abang letak dia sebagai Atan. Aku adalah kadam si Atan, datang ke sini untuk menguji ilmumu, dia kata. Ilmu Zul, dia kata. Sebab bapa kau terlalu heboh-hebohkan sangat. Kau punya ilmu tinggi. Tapi kali ni memang aku mengaku kalah. Memang kau kuat semangat. Ilmu kau memang tinggi. Jadi izinkan aku pergi beritahu pada tuan aku. Jadi teruslah, Alhamdulillah, kata Zul. Selepas dia dengan Pak Abdullah bergabung, keluarkan dengan cara macam-macam lah. Teknik-teknik dia, libas pakai sejadah lah, lada hitam lah, tengeh pakai bawang putih lah. Dah sampai hantu tu dia kata dah tak larat, dia nak keluar pergi jumpa balik rumah tuan dia nama Pak Atan. Dan nak jadikan cerita, sejak daripada tu bapa dia dah semakin pulih, dah okey dah sampai sekarang. Kan perkara ni berlaku pada PKP yang pertama kan. Jadi bapa dia dah okey sampai sekarang, dah lega, dia pun dah lega. Dan nak jadi cerita, Allah nak anugerahkan sesuatu lah di atas kejadian ni, iaitu bapa dia dah jadi orang masjid, dah selalu pergi masjid, selalu tadarus kat rumah, dah tak ada kumpul-kumpul barang-barang yang berpenunggu lah. Lepas tu dah tak pergi roboh-roboh lah. Dan dia cukup bersyukur disebabkan kejadian ini mengubah bapa dia menjadi lebih baik. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang macam mana pengalaman seorang lelaki bernama Zul dengan bapa dia yang dimasuki oleh 3 jin yang berbeza. Jin pahlawan, jin nenek kebayan, dan juga jin Miss Universe alam sebelah. Jadi abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua, iaitu kita jangan lancang mulut kita kena jaga, sebab mulut hanya tumpang lalu, tapi kata-kata sebenar adalah datang dari hati. Jadi mungkin bapa dia ni terlepas cakap waktu dia berborak-borak dengan kawan-kawan kampung yang mengatakan anak dia tu memang jagoh betul kan. Jadi disebabkan tu ada orang datang nak menguji. Sebenarnya kata Zul, dia tahu siapa yang datang untuk menguji tu, sebab dia dah beritahu namanya Atan kan. Jadi abang harap cerita ini dapat memberi pengajaran kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.